أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan ini dapat kita bertemu dalam tazkirah ringkas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita secara maya ini dapat memberikan kebaikan kita, menambahkan amal soleh kita di dalam bulan Ramadan ini. Bagi orang yang memberi tazkirah dan juga bagi orang yang melapangkan masanya untuk mendengar tazkirah, kita juga berada dalam pertemuan dan perpisahan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan dan perpisahan kita kerana Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di dalam golongan orang-orang yang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Janganlah kita rasakan bahawa pertemuan kita secara maya ini pertemuan yang tidak memberi faedah ataupun sia-sia. Walaupun kita berjauhan, walaupun kita dalam PKP, kita juga dapat berkomunikasi secara maya ini. Ini merupakan sesuatu yang baru bagi kita kerana sebelum ini kita tak terfikir untuk melaksanakan tazkirah begini. Dan mungkin juga ada yang tidak pandai untuk membuat tazkirah maya kerana kepakaran dalam bidang internet, komputer dan sebagainya. Itu benda baru, terutama bagi orang-orang yang lama seperti mana penceramah ini. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita boleh dapat merasakan kehebatan kita kerana kita memilih agama yang hebat, agama yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kata tidak ada agama yang lain yang baik, yang lebih baik daripada Islam. Bahkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa, Allah SWT berfirman, wa may a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang bermaksud siapa yang memilih selain daripada Islam sebagai agama, falan yuqbala, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falan yuqbala minhu, tidak akan diterima sama sekali daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia orang itu di hari akhirat nanti termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kita orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia mesti gabungkan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan iman kepada hari akhirat. Hari akhirat itu tempat akhirnya kita, tempat segala hitungan amal-amal baik, amal jahat yang kita lakukan di atas muka bumi Allah SWT ini. Oleh itu, kita melaksanakan ibadah kita ada endingnya. Apabila kita mati, tidak ada amalan lagi untuk kita. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang telah kita sama-sama tahu bahawa apabila matinya anak Adam itu, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salas, terputus segala amalannya melainkan 3 sahaja. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang diberikan, yang berlaku semasa dia hidup. Ilmun yuntafa' bih, ilmu yang diberi manfaat, dimanfaatkan dengannya. Wa waladun salihun yad'u lah, dan anak yang soleh yang berdoa untuk dia. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh itu, pada awal Ramadan ini kita ingin berbicara sedikit sebagai muqaddimah, iaitu berkenaan dengan as-saum, berpuasa ataupun puasa. As-siyam, iaitu maknanya menahan diri daripada sesuatu dari segi bahasanya. Adapun dari segi syarak, iaitu menahankan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dimulai dengan niat berpuasa, iaitu kerana mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu matlamat yang dijadikan khusus oleh Allah SWT kita ini ialah liya'budun, supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi dalam masalah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena buat mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, seperti mana diwajibkan, difardukan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan semoga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu mendapat ketakwaan. Jadi secara ringkasnya daripada ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita dengan seruan yang cukup cantik. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu.
Allah SWT tidak panggil orang-orang kafir. Allah tidak panggil orang-orang munafik. Allah panggil orang-orang yang beriman. Keimanan kepada Allah SWT, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada Al-Quran, qada dan qadar. Semua rukun iman yang 6. Jadi wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu, yang merasakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan, kutiba alaikumus shiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Jadi orang-orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah SWT, dia merasa gerakan hatinya untuk melaksanakan ketaatan ini. Dia tidak lagi lengah-lengah, terus sambut kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi lahir daripada keimanan itu, keimanan kepada rukun-rukun iman itu, Allah SWT perintahkan berpuasa. Dengan sahutan berpuasa itu, dengan sebaik-baiknya berpuasa mengikut perintah Allah, mengikut petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni memerlukan kepada keimanan, perlukan kepada mujahadah, kesungguhan, memerlukan kepada kehendak dalaman, iaitu perasaan ingin mengikut perintah Allah, melaksanakan arahan Allah, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kepada ilmu pengetahuan. Jadi kita dalam awal-awal Ramadan ini, bukalah kita buku-buku yang berkaitan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, kita baca, tambahkan ilmu pengetahuan. Ini hanya untuk memberi galakan saja, sebagai tazkirah saja. Kita lihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberitahu kepada kita semua, apabila ditanya kepada dia apa dia takwa, jadi takwa ni ialah yang pertama, takut Allah Subhanahu Wa Taala, al-khawf minal jalil, wal amal bitanzil, beramal dengan Al-Quran, beramal dengan Al-Quranul Karim, wal isti'dad li yaumir rahil, dan kita bersiap sedia untuk hari kita tinggal dunia yang sementara ini. Jadi ketiga-tiga itu barulah kita nak dapat yang dikatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan ataupun semoga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa lahir dalam diri kita apabila kita melaksanakan perkara-perkara yang dikehendaki tadi. Jadi ambillah faedah yang terbaik pada bulan ini, insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu juga di dalam firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan daripada hidayah petunjuk itu, serta pembeza di antara hak dan yang batil. Maka sesiapa yang melihat bulan Ramadan
hendaklah ia berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi dalam masalah ini kita lihat Allah Subhanahu taala jadikan bulan Ramadan ini bulan puasa dan diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran yang dijadikan panduan hidup itu, mukjizat itu diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan. Dan ada juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu surah Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, dan di dalam bulan Ramadan itu juga ada satu malam iaitu dinamakan malam Lailatul Qadr yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi semua itu memerlukan kepada pengorbanan kita apabila kita berada dalam bulan Ramadan. Awal-awal Ramadan ini kita cubalah sedaya upaya mencari bekalan-bekalan supaya kita dapat menemui dengan malam Lailatul Qadar, yang mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan berpuasanya, dengan berzikirnya, dengan membaca Al-Qurannya, dengan tadarusnya, dengan melaksanakan amal ibadah yang baiknya, memaafkan orangnya, dengan infak fisabilillahnya, dengan keluarkan zakat di waktu bulan Ramadan ini, dan banyaklah perkara yang kita boleh buat. Sembahyang-sembahyang sunat tambahan, solat sunat tarawih, sunat duha, solat witir, yang mana sebelum ni kita jarang untuk nak sembahyang witir. Alhamdulillah di waktu ini kita boleh melaksanakan solat witir semasa tarawih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dengan kehadiran bulan Ramadan yang al-mubarak ini, dan kita alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita sempat berada di dalam bulan Ramadan al-mubarak ini, berbanding ada di kalangan mereka yang tak sempat untuk berada di dalam bulan Ramadan ini. Sehari sebelum bulan Ramadan mereka telah pun diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sempat masuk bulan Ramadan. Dan kita diberi peluang lagi untuk berada dalam bulan Ramadan ini, dan kita pun tidak pasti adakah kita terus akan mengecapi nikmat berbuka, iaitu nikmat berbuka, nikmat hari raya. Kerana apa yang akan berlaku kita tidak tahu, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diminta untuk melaksanakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Jadi sebagai akhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita pada pada bulan Ramadan ini kita memperbanyakkan doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kalau seorang kita kata fa'fu anni, kalau ramai kita kata fa'fu anna, maka ampunkanlah aku, ampunkanlah kami. Jadi kita perbanyakkan doa kepada Allah SWT, kerana Allah SWT sentiasa hidup dan tidak mati selama-lamanya. Allah kekal. Jadi dalam ilmu Allah SWT segala-galanya, dan semua apa yang kita buat akan dihitung oleh Allah SWT yaumul hisab. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir untuk melakukan tazkirah. Walil hadisi baqiyah, insyaallah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.